asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia baru. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam program Bual Bicara pada pagi malam yang bening dan ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak lagi tampil bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu serba sedikit mengenai tajuk Bual Bicara kita pada pagi ini. Tajuk Bual Bicara kita pada pagi ini berkisarkan tema keluarga, iaitu bagaimana pembentukan sebuah keluarga bahagia dapat dicapai. Keluarga merupakan institusi yang amat penting dalam sesebuah masyarakat. Setiap manusia juga inginkan sebuah keluarga yang bahagia. Pembentukan keluarga bahagia merupakan salah satu isu yang berbangkit dalam cabaran wawasan 2020. Saya yakin ramai yang di antara kita pasti mengimpikan sebuah rumah tangga yang bahagia, hasil daripada perkongsian dua jiwa. Kebahagiaan adalah satu pilihan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh hal yang demikian, setiap daripada kita diberikan pilihan untuk memilih dan menentukan pasangan yang sesuai dalam membina sebuah maliga yang baik. Kita menelusuri dengan lebih mendalam tentang topik perbincangan kita pada pagi ini. Boleh kiranya jika kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya memperkenalkan Profesor Dr. Nur Aina Zafira yang merupakan Naib Chancellor University Sains Malaysia. Selamat datang Profesor, apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaan. Seterusnya saya memperkenalkan ahli panel kita yang kedua, iaitu yang berada di sebelah kiri saya ini, iaitu Datuk Dr. Muhammad Nur Zalaili yang merupakan Mufti Negeri Pulau Pinang. Apa khabar Datuk? Selamat datang. Alhamdulillah, ya, sihat. Terima kasih kerana menjemput juga. Salam perkenalan kepada semua ahli panel kita. Kembali kita kepada topik perbincangan kita pada pagi ini. Sidang hadirin yang dihormati Allah, yang dihormati sekalian. Apakah langkah-langkah yang boleh dicapai, yang boleh dilaksanakan untuk mencapai keluarga bahagia? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan itu, izinkan saya untuk mengajukan soalan ini kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Profesor Dr. Nur Aina Zafira. Baiklah Profesor, bolehkah Profesor berikan sedikit penjelasan tentang hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada Tuan Moderator, Saudari Farzana, rakan panel saya Ustaz Zalaili, merangkap Mufti Penang dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana saya masih berpeluang untuk bernafas di samping menjalankan tugas saya sebagai khalifah di muka bumi Allah. Baiklah, kupasan yang akan dibincangkan hari ini ialah bagaimana pembentukan sesebuah keluarga bahagia dapat dicapai. Saudara dan saudari sekalian, dalam institusi perkahwinan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi tanggungjawab kepada suami dan isteri untuk membentuk sebuah keluarga yang harmoni. Tanggungjawab ini merupakan satu ibadah yang perlu dijalankan berdasarkan syariat Islam untuk mencapai keluarga bahagia. Saudara dan saudari sekalian, semua orang mengimpikan sebuah keluarga bahagia, tapi persoalannya, bagaimanakah keluarga bahagia dapat dicapai? Jawapannya berbalik kepada anggota keluarga tersebut. Semua masing-masing memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni. Tanpa melengahkan masa, saya akan meneruskan diskusi tentang cara-cara pembentukan sebuah keluarga bahagia. Pertama sekali ialah dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menunaikan ibadah seperti yang diperintah olehnya dan meninggalkan larangannya. Dan pada sudut ini saya ingin menyentuh konteks solat. Solat merupakan sebuah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam mengikut rukun dan syarat-syarat tertentu. Solat fardu yang diwajibkan kepada individu Muslim ialah 5 waktu sehari semalam.
Ibadah solat dalam kehidupan rumah tangga semestinya tidak akan terpisah dan mempunyai kesinambungan pada individu Muslim. Ini kerana tanggungjawab melaksanakan ibadah solat dan kehidupan alam rumah tangga adalah sesuatu yang perlu dilalui dan dilaksanakan oleh individu Muslim. Firman Allah dalam surah Toha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-solati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan solat dan hendaklah engkau sabar menunaikannya. Menurut Syed Qutb, adalah menjadi tanggungjawab ketua keluarga untuk memastikan ahli-ahli keluarga yang lain melaksanakan kewajipan Allah seperti solat 5 waktu. Dengan cara ini, hubungan mereka dengan Allah akan sentiasa terjamin dan seterusnya menghindarkan keluarga tersebut dari terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mendatangkan dosa dan maksiat. Solat yang dilakukan dengan penuh keyakinan hati, kerelaan perasaan dan kesedaran akal dapat mendorong jiwa kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Oleh yang demikian, di dalam rumah tangga akan melahirkan suasana yang damai serta wujud persefahaman antara ahli keluarga. Baliknya, jika berlaku pengabaian terhadap ibadah dalam hubungan kekeluargaan, ia akan menimbulkan perasaan curiga, mencurigai dan tidak menghormati antara satu sama lain. Langkah seterusnya ialah ibu bapa berperanan untuk memberi pendidikan akhlak dan sahsiah kepada anak-anak. Seperti yang kita tahu, matlamat utama ajaran Islam ialah untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Hal ini dapat dilihat begitu jelas daripada salah satu tujuan keutusan Rasulullah SAW melalui sabda baginda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pendidikan akhlak dalam keluarga sangat penting dilaksanakan agar tercipta generasi muda yang berakhlak mulia. Akhlak yang terpuji lahir daripada jiwa yang bersih dan kefahaman yang jelas terhadap ajaran Islam. Ia juga dapat melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga dan seterusnya untuk kehidupan di akhirat. Ia menggambarkan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dapat kita simpulkan bahawa keharmonian sesebuah keluarga terletak pada nilai akhlak yang dimiliki mereka. Akhlak yang baik akan membentuk kefahaman jelas tentang tujuan dan masa hadapan mereka, sedangkan akhlak yang buruk bukan sahaja akan membawa kepada keruntuhan sesebuah keluarga, malah melibatkan masyarakat sekitarnya. Justru, Islam melihat persoalan akhlak sebagai titik tolak kepada pembinaan masyarakat yang berjaya dan merupakan masyarakat ke arah mewujudkan sebuah keluarga yang aman dan diredai Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu dalam bahaya kebinasaan." Seterusnya, langkah terakhir yang saya akan perincikan ialah pengamalan gaya hidup sihat. Status kesihatan yang baik merupakan satu komponen penting yang dapat menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan sesebuah keluarga. Islam memberikan penekanan yang serius kepada kesihatan kerana hanya individu Muslim yang sihat dan kuat sahaja yang mampu memberikan sumbangan yang optimum kepada keluarga, bangsa serta ummah keseluruhannya. Antara amalan cara hidup sihat merangkumi pemakanan yang seimbang, tabiat harian yang baik dan senaman berkala. Amalan gaya hidup sihat yang terakhir ialah mengamalkan senaman secara berkala. Islam amat menggalakkan umatnya sentiasa sihat dan cergas dengan melakukan riadah seperti berjoging, berbasikal dan berenang. Aktiviti-aktiviti ini dapat melapangkan fikiran, mengurangkan stres dan menyegarkan tubuh badan. Amalan ini juga boleh menjauhkan diri daripada pelbagai penyakit seperti sakit jantung, lumpuh dan tekanan darah tinggi. Baiklah, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan pemakanan seimbang adalah perlu untuk mencegah penyakit-penyakit seperti kencing manis iaitu diabetes, sakit jantung dan tekanan darah tinggi.
Adalah penting ibu bapa mengamalkan pemakanan seimbang supaya dapat dicontohi oleh anak-anak. Ini kerana pemakanan amatlah penting untuk pertumbuhan dan kesihatan fizikal serta kecerdasan minda. Kedua ialah mengamalkan tabiat harian yang baik. Seperti yang diketahui, kebersihan diri dan persekitaran amat penting untuk menjauhi penyakit-penyakit berjangkit seperti demam denggi, cirit-birit, taun, keracunan makanan dan lain-lain. Penyakit tersebut senang merebak di alam persekitaran yang kotor apabila sistem bekalan air, sistem kumbahan dan pembuangan sampah tidak dilaksanakan dengan sempurna. Antara amalan yang boleh dilakukan ialah menggunakan air yang bersih dan selamat untuk minum, serta bergotong royong sesama ahli keluarga dan membersihkan persekitaran rumah. Amalan gaya hidup sihat yang terakhir ialah mengamalkan senaman secara berkala. Islam amat menggalakkan umatnya sentiasa sihat dan cergas dengan melakukan riadah seperti berjoging, berbasikal dan berenang. Aktiviti-aktiviti ini dapat melapangkan fikiran, mengurangkan stres dan menyegarkan tubuh badan. Amalan ini juga boleh menjauhkan diri daripada pelbagai penyakit seperti sakit jantung, lumpuh dan tekanan darah tinggi. Baiklah, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan sedikit mengenai langkah-langkah untuk mencapai keluarga bahagia. Sebelum itu, izinkan saya untuk berkongsi serba sedikit tentang bagaimana pembentukan keluarga bahagia itu dapat dicapai. Pada pendapat saya, keluarga bahagia dapat dicapai melalui didikan agama yang diberikan oleh ibu bapa. Pemberian didikan agama ini yang sempurna daripada pihak ibu bapa juga dapat menyumbang ke arah pembentukan keluarga bahagia. Hal ini adalah kerana pegangan agama yang kuat membentuk nilai sahsiah yang tinggi dalam kalangan anak-anak. Kualiti ini justru akan melahirkan ibu dan bapa yang bertanggungjawab serta dapat memikul beban tugas membangunkan rumah tangga dengan efektif. Golongan berpendidikan agama ini juga mampu mewujudkan kesefahaman dan perasaan tolangsung sesama suami isteri. Kesabaran iman yang tebal juga akan mengelakkan keluarga daripada bercerai-berai disebabkan alasan yang kadang-kadang difikirkan tidak menasabah sama sekali. Sebagai ibu bapa, mereka perlu memberikan didikan agama yang kukuh serta menerapkan nilai-nilai akhlak dan moral dalam kalangan anak-anak. Anak-anak yang sopan akan menghormati orang tua mereka dan saling bekerjasama sesama adik-beradik. Benarlah kata orang tua, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Maka, jika semangat ini dapat diwujudkan dalam jiwa setiap ahli keluarga, sudah pasti sebuah keluarga yang mantap, bahagia dan harmoni dapat dilahirkan. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua, Datuk Dr. Nur Zalaili. Apakah lagi langkah-langkah yang boleh kita ambil bagi membentuk keluarga bahagia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Farzana selaku moderator pada hari ini kerana sudi menjemput saya dan sekali lagi kerana telah mengusulkan soalan sebentar tadi. Jadi pertama sekali, bila ditanya mengenai bagaimana harus ataupun apa yang harus dilakukan bagi sesebuah institusi keluarga itu untuk bahagia, dan pada pendapat saya, bila ditanya mengenai soalan sebegini, pertama sekali, ibu bapa lah yang harus memainkan peranan yang penting. Ibu bapa haruslah menjadi suri teladan yang baik
kepada anak-anak mereka. Mereka haruslah memberi contoh ataupun teladan yang sebaik mungkin dalam keluarga tersebut untuk ditayangkan atau dipamerkan kepada anak-anak mereka supaya menjadi ikutan buat mereka. Hal ini kerana dalam peribahasa Melayu dahulu pun ada mengatakan bahawa anak-anak ini ibarat kain kosong, kain putih, dan ibu bapa lah yang mencorakkan kain tersebut. Rasulullah SAW juga ada menyatakan dalam sebuah hadis yang menyebut bahawa anak-anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka ibu bapa lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Sekiranya kita kaitkan hadis ini dalam konteks pada hari ini, jelas kita boleh nampak bahawasanya apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah tanggungjawab ibu bapa untuk membentuk sikap ataupun membentuk cara hidup seorang anak-anak itu. Anak-anak akan cuba yang terbaik untuk mengikuti ibu bapa mereka. Hal ini kerana mereka mempunyai masa yang lama untuk berada dengan ibu bapa, iaitu di rumah. Ibu bapa lah yang akan menunjukkan contoh yang terbaik kepada mereka. Ibu bapa lah yang akan mempamerkan teladan yang baik di rumah kepada mereka untuk menjadi ikutan buat mereka di luar rumah. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kemana tumpahnya kuah jika tidak ke nasi? Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Bukankah setiap peribahasa Melayu ini dapat dikaitkan dengan bagaimana seorang ibu bapa itu haruslah mendidik anak-anak mereka dari awal lagi. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pemberian seseorang bapa terhadap anaknya yang lebih baik daripada adab yang mulia. Dan melalui hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, berlaku pemurahlah kamu terhadap anak-anak kamu dan perbaikilah adab mereka. Dan jelaslah di sini bahawa ibu bapa haruslah menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak mereka dan mempamerkan contoh ataupun adab yang terbaik di rumah agar menjadi ikutan dan pembawaan anak-anak di masa depan kelak. Dalam hadis riwayat Muslim juga menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang anak Adam itu meninggal, terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Di sini jelaslah, sekiranya seorang ibu bapa itu menunjukkan contoh teladan yang baik, memberi didikan yang baik kepada anak-anak mereka, nescaya tidak sesekali seorang ibu bapa itu akan rugi. Kerana semestinya pahala yang diberikan kepada mereka itu akan berterusan dalam diri seorang anak. Yang kedua, bagaimana untuk mengecapi sesebuah kebahagiaan dalam sesebuah keluarga itu sendiri, masih lagi berkontekskan keibu-bapaan. Pada pendapat saya adalah ibu bapa itu sendiri hendaklah melengkapkan diri mereka dengan ilmu keibu-bapaan. Baik, hukum menuntut ilmu itu sendiri pada dasarnya adalah wajib bagi setiap individu yang bergelar Islam, yang bergelar Muslim. Maka saya sekarang, mengapa pentingnya ilmu keibubapaan pada seorang ibu ataupun seorang ayah? Hal ini kerana hanya melalui ilmu ini saja, dengan melengkapkan diri mereka dengan ilmu ini, barulah mereka menyadari bahawa anak-anak ini merupakan amanah yang diberikan daripada Allah kepada mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanahnya sedangkan kamu mengetahuinya. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam ayat yang seterusnya, iaitu dalam surah An-Nafal juga pada ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, dan ketahuilah harta benda anak-anak adalah ujian bagi kamu, dan sesungguhnya di sisinya lah pahala yang baik.
Baik, jika kita lihat di sini dalam surah Al-Anfal ayat 27 dan 28 ini, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan amanah dan janganlah kamu sesekali mengkhianati amanah beserta ayat seterusnya yang merupakan ketahuilah sesungguhnya harta benda anak-anak merupakan ujian kepada kamu. Jelas kita dapat lihat di sini bahawa anak-anak ni merupakan amanah yang diberikan daripada Allah kepada seorang ibu atau seorang ayah. Dan seorang ibu atau ayah itu hendaklah menjaga mereka dengan baik, menjaga amanah yang diberikan ini dengan baik. Kerana apa? Kerana Allah SWT mengatakan di akhir ayat tersebut, di sisinya lah pahala yang baik. Bagaimana untuk seseorang ibu bapa itu melengkapkan diri mereka dengan ilmu keibubapaan? Pada zaman sekarang terdapat meluas kaedah-kaedah untuk kita melengkapkan diri dengan ilmu keibubapaan, dengan menerusi majlis-majlis ilmu, menerusi forum-forum agama, menerusi bengkel-bengkel keibubapaan. Seseorang itu mampu melengkapkan dirinya dengan ilmu keibubapaan yang baik agar dapat dimanfaatkan sekiranya dia mendirikan sesebuah keluarga. Apabila sudah mendirikan keluarga dengan ilmu-ilmu keibubapaan yang ada, barulah keluarga yang dibina itu berteraskan sesuatu yang teguh, dan barulah sesebuah keluarga itu mampu mencapai kebahagiaan. Baiklah, yang seterusnya, poin saya yang terakhir adalah dengan menafkahi ahli keluarga dengan sumber yang halal ataupun rezeki yang halal. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang maksudnya, dan kewajipan ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Baik, apa yang kita dapat pelajari daripada ayat sebentar tadi? Jelas, seorang ayah ataupun seorang ahli keluarga yang mencari nafkah di dalam sebuah institusi keluarga itu, kekeluargaan itu, adalah wajib untuk menafkahi anak dengan isterinya dengan sumber yang halal. Dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka makanlah yang halal yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukurlah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepadanya sahaja kita menyembah. Sekali lagi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa makanan yang baik, makanan yang halal hendaklah dicari, hendaklah diberi nafkah kepada seseorang. Hendaklah seorang ayah itu memberi nafkah yang baik kepada ahli keluarganya, dan hendaklah seseorang itu memakan hanya dengan makanan yang halal. Seterusnya, untuk menguatkan lagi poin yang terakhir ini, mengapa pentingnya sumber makanan yang halal untuk membina sebuah institusi kekeluargaan yang bahagia, saya ingin memetik sebuah hadis dari Abu Hurairah menerusi Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukmin sebagaimana halnya Ia memerintahkan para rasul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari rezeki yang baik-baik dan buat baiklah kalian. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau ketahui. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda lagi dalam hadis tersebut, beliau bercerita tentang seorang laki-laki yang berada di dalam perjalanan yang sangat panjang hingga pakaiannya lusuh dan berdebu. Laki-laki itu tadi lantas berdoa dan menadakan tangannya ke langit dan mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Namun Rasulullah SAW mempersoalkan kepada kita dengan mengatakan, bagaimana dia berdoa sekiranya pakaian yang dipakainya haram, makanan yang dimakannya haram, dan minuman yang diminumnya haram. Menerusi hadis ini, kita dapat kaitkan sekiranya sesebuah keluarga itu mengambil ataupun memakan makanan yang haram, rezeki makan, sumber makanan mereka merupakan dari sumber yang haram, justru itu doa mereka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana hendak membina sebuah keluarga yang bahagia sekiranya Allah tidak
memakbulkan doa tersebut. Seterusnya, makanan-makanan yang haram juga akan membentuk peribadi yang buruk kepada seseorang individu. Sekiranya seorang ayah ataupun seorang ketua keluarga itu memberikan sumber makanan yang haram dalam keluarganya, nescaya keluarga itu akan berada dalam keadaan huru hara. Hal ini kerana keluarga tersebut tidak mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mendapat berkat dalam keluarga tersebut, tidak ada keberkatan dalam keluarga tersebut. Semestinya keluarga itu akan hidup dalam keadaan yang huru hara akibat daripada sumber makanan mereka. Dan sekiranya dia berdoa kepada Allah untuk memberikan rahmat ataupun memberikan rezeki dalam keluarga tersebut, sememangnya doa itu tidak akan didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sumber makanan yang haram sebentar tadi. Oleh itu, jelaslah bahawa untuk membina sebuah keluarga yang bahagia, sumber makanan yang halal haruslah diambil kira, dan anak ataupun isteri dalam keluarga tersebut hendaklah dinafkahi oleh seorang ayah dengan sumber yang halal. Sekian. Ya, terima kasih di atas penjelasan yang panjang lebar berhubung pembentukan keluarga bahagia itu. Bagaimana pembentukan keluarga itu dapat dicapai? Okey, selain daripada itu, pada pendapat saya juga meluangkan masa dengan anak-anak itu juga merupakan salah satu aspek yang penting bagi membentuk keluarga bahagia. Hal ini adalah sangat penting bagi memastikan ibu bapa dapat merapatkan hubungan dengan anak-anak sekaligus tiada jurang antara satu sama lain. Apabila tiada jurang antara ibu bapa dengan anak-anak, sudah tentu anak-anak akan menjadi lebih selesa untuk meluahkan masalah mereka kepada ibu bapa. Saya berpendapat dengan ini ibu bapa dapat mengetahui perkembangan anak-anak dari segi aktiviti yang dilakukan dan pergaulan dengan rakan-rakan mereka. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dengan anak-anak ialah aktiviti melancong, membeli belah barangan dapur dan memasak. Usaha ini perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan bukan sekadar hangat-hangat tali ayam, agar anak-anak dapat diselamatkan daripada kancah negatif yang dapat diselamatkan pada peringkat awal bersesuaian dengan peribahasa mencegah lebih baik daripada mengubati. Maka izharlah bahawa salah satu inisiatif bagi melahirkan keluarga bahagia ialah ibu bapa perlu meluangkan masa dengan anak-anak. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang telah memberikan keterangan sebentar tadi. Konklusinya, dapat pelbagai sinergi yang proaktif dan pragmatik dapat diimplementasikan bagi melahirkan keluarga yang bahagia. Kejayaan sesebuah institusi yang besar iaitu negara dapat dicapai melalui kejayaan institusi yang kecil seperti keluarga. Oleh itu, semua rakyat Malaysia perlu bersama-sama menggabungkan tenaga bagi melahirkan keluarga bahagia. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan bagaimana pembentukan keluarga bahagia dapat dicapai. Semoga bual bicara ini menjadi wadah melahirkan ibu bapa yang cakna, seterusnya membantu membentuk keluarga bahagia. Harapan saya bual bicara ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita sudah sampai ke penghujung acara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang memohon ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menghadirkan diri bagi menyaksikan program bual bicara kita pada pagi ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.